Kepala Kedah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin turut berbahas dalam rang undang-undang meminda Akta Kualiti Alam Sekitar Alam Sekeliling 1974 dengan memberikan beberapa pandangan supaya akta ini lebih mantap dan memberikan kesan yang baik kepada rakyat secara keseluruhannya. Banyak rakan-rakan menyentuh berkaitan dengan soal credibility ataupun individu ataupun syarikat yang sepatutnya diberi tanggungjawab untuk mengaudit alam sekitar ini, ataupun apakah kriteria-kriteria kepada individu-individu berkenaan. Dan saya rasa pihak kementerian sudah barang pasti mempunyai senarai kriteria yang memenuhi syarat seperti mana yang telah dikehendaki. Saya juga terlatih dalam bidang pertanian dan juga mempunyai sijil EIA. Cuma adakah kelayakan seminima itu membolehkan orang-orang yang tidak terlatih untuk disenaraikan. Cuma pandangan saya Datuk Yang Di-Pertua ialah ada kontra antara pihak pemaju yang nak membangunkan sesuatu projek dengan pihak alam sekitar, pihak Jabatan Alam Sekitar yang menentukan EIA. Kadang-kadang berlaku kontradiksi yang begitu ketara sekali. Bagi pihak pemaju, mereka ingin projek itu segera dilaksanakan. Tapi bagi pihak Jabatan Alam Sekitar memerlukan EIA sebelum sesuatu projek itu diluluskan. Jadi berlaku kontradiksi di sini. Apakah solution yang sepatutnya diambil? Kadang-kadang pihak pemaju lewat membuat permohonan kepada pihak Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan EIA. Ataupun kalaupun mengambil pihak-pihak perunding, mereka mengambil pihak perunding yang tidak berkualiti, yang tidak memberikan solution ataupun penyelesaian kepada kehendak yang diminta oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Oleh sebab itulah maka berlaku satu kontradiksi yang begitu ketara apabila pihak pemaju kadang-kadang lewat mengemukakan laporan EIA. Dan apabila pihak pemaju lewat mengemukakan laporan EIA, di sini berlaku campur tangan politik. Berlaku campur tangan politik. Kadang-kadang projek itu ada kaitan dengan pihak-pihak atasan dalam pentadbiran persekutuan ataupun negeri. Saya tidak menafikan wujud perkara ini. Kadang-kadang oleh kerana projek ini memberikan kesan kepada politik seseorang, maka akhirnya diluluskan walaupun tidak mendapat EIA. Kita ada banyak contoh yang campur tangan politik ini memberikan kesan yang cukup hebat kepada masyarakat kita. Kita pernah mengalami peristiwa Highland Towers yang runtuh, sedangkan projek itu diluluskan puluhan tahun yang lalu. Mungkin kesan daripada pembangunan sekitarnya. Di Sarawak sebagai contohnya disebut sebagai projek tebing dataran di Sibu. Dikatakan ada campur tangan politik. Jadi apakah kita begitu mudah membenarkan campur tangan politik di dalam isu-isu alam sekitar ini? Dan saya juga tersentuh apabila di negeri Kedah disebut projek yang disebut oleh rakan-rakan kita di Ledang dan sebagainya disentuh, mengatakan berlaku pencemaran air keruh sungai kerana kesalahan kerajaan negeri. Bukanlah saya nak membela, tapi kalau betul salah, seharusnya diambil tindakan. Tak kira lah kerajaan negeri Pakatan Rakyat atau sebagainya. Tapi maklumat yang saya terima ialah projek yang seluas itu tidak memerlukan EIA. Dia hanya sekitar 400 ekar, 400 hektar. Sedangkan EIA mensyaratkan lebih daripada 500 hektar padang besar. Jadi apabila kita tak buat EIA, akhirnya diambil gambaran media ketika hujan turun, air sungai keruh dan dijadikan isu politik. Kan kalau saya rasa kalau syaratnya memerlukan EIA, kalau kerajaan negeri Kedah salah, ya sepatutnya diheret kerajaan negeri Kedah apa yang menyalahi undang-undang alam sekitar. Tetapi oleh kerana gambaran itu dipolitikkan oleh media, akhirnya syarat keluasan 400 hektar itu yang tidak memerlukan EIA telah diberikan gambaran buruk dan sebagainya oleh pihak-pihak tertentu. Dan kelulusan projek itu tumpang tanya. ya. Saya menghormati pandangan daripada
Kuala Kedah. Saya tidak menuduh mana-mana. Cuma saya bimbang begini. Sebab berlaku juga di mana-mana. Memang benar keperluan EIA itu adalah 500 hektar ke atas. Tetapi kadang-kadang ada masa juga sengaja dibuat suatu pembangunan ataupun pembalakan. Tapi saya menjurus pada pembangunan lah. Di bawah 500 ekar bagi mengelakkan daripada laporan EIA. Ini yang berlaku ni, Jadi saya harap tidak berlaku, tidak sampai tahap itulah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ledang. Saya bersetuju, tidak ada masalah. Sedangkan kompartmen 9 itu saja yang diluluskan. Kita hanya menebang 400 hektar balak dan kita tanam dengan kayu getah balak immediately, dan pemilik-pemilik ataupun orang yang mendapat manfaat itu kita berikan pampasan dan juga jumlah setiap tahun kita beri kepada pemilik-pemilik ladang sejahtera. Dan untuk makluman Ledang, projek ini diluluskan zaman Kerajaan Barisan Nasional, bukan zaman sekarang, tetapi kita yang melaksanakan. Tetapi oleh kerana adalah unsur-unsur berlaku air keruh dan sebagainya, dipolitikkan, dibawalah beberapa orang untuk buat demonstrasi dan sebagainya. Kita tidak kisah kalau kita melanggar alam sekitar. Ya, saya setuju. Tidak kiralah kerajaan negeri Pulau Pinang kah, kerajaan negeri Selangor kah, kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Kalau kita melanggar, ya teruskan laporan dan kita bersedia untuk menerima. Tetapi biasa Jabatan Alam Sekitar ini berada di pihak persekutuan. Begitu juga dengan projek sulingan, projek sulih di daerah Yan yang saya dipahamkan mendapat EIA, tetapi akhirnya oleh kerana projek ini akan memberikan keuntungan kepada kerajaan negeri, diminta untuk membuat EIA semula dengan beberapa halangan-halangan, dan akhirnya projek ini terbantut buat sementara waktu. Inilah di antara beberapa perkara yang saya sebut kekangan-kekangan politik dalam kita nak memajukan projek. Tuan Yang Di-Pertua, saya tidak menafikan bahawa kadang-kadang laporan EIA yang tidak lengkap yang dikemukakan oleh pihak pemaju juga memberikan kesan kepada sesuatu pembangunan itu nak dilaksanakan dengan begitu cepat ataupun dengan kadar yang lebih efisien. Dalam masa yang sama, Tuan Yang Di-Pertua, kadang-kadang berlaku halangan-halangan yang begitu drastik daripada pihak alam sekitar sendiri. Kadang-kadang pihak alam sekitar memerlukan laporan yang terlalu terperinci dan terlampau banyak karenah birokrasinya, dan akhirnya pihak pemaju tidak dapat menyediakan. Akhirnya menggunakan saluran politik untuk mempercepatkan sesuatu projek. Tuan Yang Di-Pertua, selain daripada itu, saya dapati bahawa pandangan pihak awam juga seharusnya diambil kira. Kadang-kadang pihak awam mempunyai kepentingan peribadi ataupun kepentingan komuniti yang kecil, tetapi oleh kerana sesuatu projek pembangunan yang nak dilaksanakan, pandangan daripada pihak awam itu diketepikan. Saya sudah barang pasti dalam EIA itu pandangan awam itu mesti diambil kira, kerana walaupun sekecil mana, mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di dalam proses untuk memastikan persekitaran yang lebih baik untuk mereka. Selain daripada itu, soal kaki tangan Jabatan Alam Sekitar yang masih belum mencukupi juga perlu diambil kira oleh pihak kementerian, kerana mereka adalah orang yang diberi tanggungjawab untuk menyemak, untuk membuat laporan, untuk memastikan sesuatu laporan itu boleh sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kadang-kadang oleh kerana kekurangan kaki tangan ini menyebabkan laporan itu lambat untuk disiapkan. Jadi sekiranya pihak kementerian boleh menambahkan bilangan kaki tangan, khususnya orang-orang yang terlibat mahir di dalam membuat sesuatu laporan EIA, adalah satu cara untuk kita mempercepatkan lagi proses permohonan EIA. Dalam masa yang sama juga kita dapati karenah daripada pihak-pihak yang terlibat membantu dalam sesuatu laporan. Kadang-kadang karenah-karenah ini juga perlu diatasi. Sebagai contohnya Jabatan Parit dan Saliran,
Jabatan Tanah dan Galian, Jabatan Pertanian yang terlibat, Jabatan Perhutanan. Kadang-kadang kelewatan ataupun kekurangan kaki tangan di jabatan-jabatan ini juga akan membantukan ataupun melewatkan lagi prosedur untuk menyediakan laporan EIA. Tuan Yang Dipertua, pihak pemaju selalunya merungut ataupun selalunya memberikan pandangan-pandangan yang agak negatif kepada Jabatan Alam Sekitar, khususnya dalam bab laporan yang terlalu terperinci, yang kadang-kadang mereka tidak mampu untuk laksanakan, apatah lagi untuk mengupah perunding-perunding yang bertauliah dengan kadar yuran yang tinggi yang dikenakan. Saya dipahamkan yuran ini di Malaysia jauh lebih tinggi daripada Thailand dan jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi, bolehkah pihak kementerian sebutkan kadar minima yang dikenakan, ataupun adakah pihak kementerian mempunyai satu garis panduan untuk meletakkan kadar yuran yang dikenakan oleh pihak perunding? Saya rasa kalau kita jelaskan perkara ini kepada pihak pemaju, mereka bersedia untuk memberikan kerjasama ataupun pandangan-pandangan yang kontradiksi. Seperti mana juga rang undang-undang yang kita mengizinkan pihak peguam daripada luar negara untuk berkhidmat di dalam negara kita, dalam rang undang-undang yang lalu kita bahaskan di Dewan Rakyat ini. Adakah pihak Jabatan Alam Sekitar, pihak kementerian bersedia untuk membukakan kepada perunding-perunding antarabangsa, khususnya daripada negara-negara jiran ataupun daripada negara-negara luar, untuk memberikan khidmat perundingan? Adakah mereka ini sekiranya mereka berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar, adakah mereka juga boleh memberikan perkhidmatan kepada syarikat-syarikat, khususnya syarikat-syarikat besar yang dalam negara kita? Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, perkara yang berkaitan dengan kos yang tinggi yang perlu dibuat oleh pihak pemaju juga memberikan kesan kepada laporan ini. Dan akhir sekali saya ingin memberikan pandangan bahawa sesuatu projek itu tidaklah boleh dihalang sekiranya laporan EIA yang kadang-kadang ditolak oleh pihak-pihak tertentu, dan kita harap EIA ini boleh dijadikan sebagai satu landasan untuk membaik pulih alam sekitar kita. Saya ingin mengukuhkan pandangan daripada Parit Buntar tadi bahawa pihak Majlis Fatwa Kebangsaan juga seharusnya menyendaraikan alam sekitar ini sebagai disebut sebagai maqasid syariah, sebagai tujuan-tujuan syariat, supaya negara kita mempunyai satu lagi tujuan syariat, iaitu memelihara alam sekitar. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya rasa sekadar itu saja pandangan saya. Terima kasih.